Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Kuching City, yang mana perlawanan berakhir dengan seri 1-1. Apapun perlawanan ini adalah perlawanan terakhir dalam saingan kumpulan TM Piala Malaysia selepas Terengganu dah melayakkan diri ke suku akhir dan Kuching City telah disahkan tersingkir daripada saingan TM Piala Malaysia. Terengganu akan berjumpa dengan Sarawak United di perlawanan suku akhir nanti pada 14 November kalau tidak silap saya. Akan tetapi tanpa membuang masa, kita masuklah ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan apa yang saya suka tentang skuad Terengganu pada perlawanan semalam. Yang pertama, apa yang saya suka adalah percaturan yang dilakukan oleh Nafuzi Zain, iaitu beliau menurunkan pemain-pemain muda serta pemain-pemain yang kurang minit permainan bagi membolehkan mereka mendapat kecergasan pada perlawanan ini, dan dalam masa yang sama mereka boleh mendapat pendedahan, minit permainan serta pengalaman beraksi dalam peringkat TM Piala Malaysia. Jadi pemain-pemain muda yang diturunkan ini membuktikan yang mereka juga layak dan juga deserve untuk berada dalam skuad Terengganu pada saingan TM Piala Malaysia kali ini. Antara pemain yang berjaya menarik minat saya adalah tentang Alif Zakaria, yang mana Alif Zakaria yang beraksi di posisi left back pada perlawanan semalam menunjukkan satu corak permainan yang sangat matang. Daripada segi bertahan dan daripada segi kawalan di bahagian kiri, Alif Zakaria bertindak dengan sangat cemerlang untuk menghalang wing pasukan Kuching City daripada menembusi bahagian kiri pasukan Terengganu. Dan yang paling baik tentang Alif Zakaria juga, beliau juga adalah seorang left back yang sering support ke bahagian hadapan ketika Terengganu menyerang. Dia selalu membuat larian overlapping dan sebagainya untuk membantu bahagian serangan. Jadi apa yang saya nampak, Alif Zakaria ni boleh menjadi persaingan kepada Arif Fazilah sebagai pemain utama left back bagi pasukan Terengganu. Itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini adalah di bahagian midfield. Pada perlawanan ini kita tahu tiada Delci, tiada Habib Harun, maka boleh dikatakan sedikit bahagian tengah Terengganu agak longgar lah. Cumanya apa yang menarik minat saya adalah tentang sistem, iaitu bagaimana Nafuzi Zain meletakkan Makan Konate sebagai lone attacking midfielder, iaitu seorang attacking midfielder yang ditugaskan untuk mencorakkan dan juga menggerakkan serangan ke atas pasukan Kuching City. Yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan playmaker pasukan Terengganu adalah Makan Konate. Dan yang paling baik tentang Makan Konate adalah pada perlawanan semalam beliau cover keseluruhan padang, sama ada di wide area iaitu bahagian sayap kanan ataupun sayap kiri, dan beliau juga cover di bahagian tengah ketika beliau pegang bola. Memang the real playmaker lah untuk Makan Konate semalam. Yang mana Makan Konate ni, apa kelebihan dia pada perlawanan semalam adalah tentang vision, yang mana beliau mampu untuk melakukan true passing kepada Engku, Rahmat Makasuf, Isa dan sebagainya dengan tepat. Dan beberapa hantaran yang dilakukan banyak adalah killer passing, tetapi gagal disudahkan oleh barisan hadapan pasukan Terengganu dengan sangat-sangat baik. Dan yang paling menarik tentang Makan Konate bertindak keseorangan sebagai attacking midfielder adalah di belakang beliau, yang mana Syahrin Sapian dan juga Nasir Basharuddin ditugaskan untuk bermain sebagai double pivot, iaitu dua DM. Mereka ditugaskan untuk bertahan sahaja, dan itulah yang menyebabkan Makan Konate nampak sangat aktif pada perlawanan ni untuk dia cover keseluruhan padang. Tapi agak kesian lah sebab dia kurang dapat support daripada Nasir ataupun daripada Syahrian. Itu yang boleh saya katakan tentang apa yang saya suka tentang skuad Terengganu pada perlawanan ini. Okey, kita masuk kepada kelemahan. Kelemahan ni lebih kepada untuk mereka memperbaikilah. Maklumlah mereka masih lagi muda dan hanya diturunkan untuk diberi pendedahan dan mendapatkan minit permainan serta untuk kekalkan kecergasan. Antara kelemahan Terengganu pada perlawanan ini, yang pertama adalah di bahagian serangan. Mereka tidak mempunyai seorang striker yang mampu untuk bermain dan juga yang tidak mampu untuk connect dengan bahagian tengah ataupun bahagian wing Engku Syahiran dan juga Rahmat Makasuh dengan baik. Jadi boleh dikatakan striker Terengganu pada perlawanan ni agak sedikit kurang lah apabila mereka tak boleh nak menyambung antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap, yang menyebabkan mereka tak banyak percubaan dan juga gerakan-gerakan yang
berbahaya ke arah gawang Kuching City. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan pasukan Terengganu adalah di bahagian tengah, yang mana macam saya cakap tadi, Makan Konate kebanyakannya bertindak untuk menggerakkan ataupun menjadi playmaker secara keseorangan tanpa ada backup daripada Nasir ataupun daripada Syahrian Syafian pada perlawanan semalam. Disebabkan Nasir dan juga Syahrian lebih kepada defensive midfielder. Jadi apabila Makan Konate bertindak berkeseorangan, maka dia pun agak buntulah sebab dia kena cover kanan, dia kena cover kiri, dia kena cover tengah. Jadi banyak kerja dia kena buat, maka dia pun akan menyebabkan dia tak mampu nak jalankan tugas sebagai the real playmaker dengan sangat-sangat baik. Walaupun begitu, dia menunjukkan satu work rate yang tinggi dan dia juga banyak membuat killer passing, true passing ke hadapan ni dengan sangat menarik lah untuk Makan Konate. Cumanya dia kurang support lah daripada bahagian tengah itu sendiri. Kalau Delci ataupun Habib yang diturunkan, mungkin kita akan nampak bahagian tengah Terengganu ni lebih solid dan lebih aktif untuk menyerang pasukan Kuching City lah. Tetapi apa pun kita kena ingat, ini adalah perlawanan terakhir. Kalah ke menang pun tak ada apa-apa kesan kepada pasukan Terengganu yang telah melayakkan diri ke suku akhir. Itu kelemahan yang kedua yang saya nampak. Kelemahan yang ketiga yang saya nampak pada perlawanan ni adalah di bahagian centre back, yang mana kelemahan centre back pasukan Terengganu pada perlawanan ni, mereka terlalu memberi banyak space dan ruang kepada pemain-pemain Kuching City untuk melakukan serangan ke atas mereka, dan boleh dikatakan Kuching City hampir menguasai perlawanan, tetapi tidaklah keseluruhan. Tetapi daripada segi corak permainan, memang nampak Kuching City lebih efektif, lebih berani untuk melakukan serangan ke atas pasukan Terengganu semalam, dan banyak bola masuk kot tengah disebabkan Azim dan juga gandingan beliau gagal untuk menghalang beberapa gerakan berbahaya daripada Kuching City pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan defense department pasukan Terengganu semalam agak boleh dikatakan senang untuk ditembusi oleh bahagian serangan Kuching City. Nasib baiklah Kuching City tidak mempunyai finisher yang baik sahaja. Kalau tak, mungkin Kuching City boleh menang pada perlawanan semalam. Secara overallnya, Terengganu dengan skuad muda semalam bermain dengan agak baik, boleh dikatakan agak baik, tetapi tidaklah memuaskan sangat. Tetapi pujian juga harus diberikan kepada Rahmat Makasuf yang menjaringkan gol daripada luar kotak penalti kerana berani mencuba untuk menjaringkan gol tersebut. Okey, untuk Kuching City pula pada perlawanan semalam, boleh dikatakan defense department mereka sangat-sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk memastikan yang Terengganu tidak mampu untuk penetrate mereka punya pertahanan dengan sangat kerap, dan mereka juga tidak memberi ruang kepada Terengganu untuk melakukan attacking di bahagian sayap ataupun bahagian sayap kanan ataupun bahagian sayap kiri. Jadi Terengganu pun semalam kurangnya kreativiti, maka nampaklah defense department pasukan Kuching ni sangat-sangat solid. Manakala untuk Kuching City di bahagian serangan pula, bahagian sayap kanan mereka memang sangat-sangat efektif, banyak melakukan serangan di bahagian kanan menggunakan Joseph Kalanti dan sebagainya, dan benda tu sedikit sebanyak membuahkan hasil lah. Jadi boleh saya katakan corak permainan Kuching City semalam adalah yang kedua terbaik sepanjang TM Piala Malaysia. Yang pertama terbaik adalah ketika menentang Perak hari itu, dan ini adalah corak permainan mereka yang kedua menarik dalam saingan TM Piala Malaysia. Secara overallnya, kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik, dan boleh dikatakan Terengganu dengan skuad muda mampu bagi tentangan kepada pemain-pemain Kuching City dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.